أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah, yakni kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alatan perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi serta kuasa surau, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya, sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah, yang berpanjangan, yang dilimpahkan Allah kepada kita bersama. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah menghidupkan malam yang ke-15 dah, malam ni dah tengah Ramadan dah, malam yang ke-15. Sekejap saja ya, masa berlalu. Tak lama lagi kita akan berada di 10 terakhir Ramadan, yang merupakan masa untuk kita membuat pecutan terakhir ya, untuk kita ini mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Nabi sendiri pun menyebut dalam satu hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan ataupun mempertemukan kita sekali lagi dengan Ramadan Al-Mubarak ini. Ya, dalam masa yang sama kita lihat masih ramai di kalangan orang kita sendiri yang tidak menyambut kedatangan Ramadan dengan sambutan yang sepatutnya. Sebab itulah kalau dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi kaitkan menghidupkan malam-malam Ramadan ini ataupun waktu siangnya dengan amal ibadah, Nabi kaitkan dengan imanan, dengan keimanan. Sebab janji Allah untuk mengurniakan ganjaran yang mulia, ganjaran yang hebat, ganjaran yang berlipat kali ganda ni tuan-tuan, benda tak nampak. Benda yang tidak, kita kata tidak dalam rupa bentuk kebendaan, yang mana kita tak nampak secara zahirnya akan ganjaran-ganjaran yang mulia yang dijanjikan oleh Allah. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang yakin percaya dengan janji Allah, maka mereka berusaha, mereka bersungguh-sungguh
di dalam menghayati dan menghidupkan Ramadan al-Mubarak ini. Selalu disebut oleh setengah ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita lah, kalaulah ganjaran menghidupkan malam-malam Ramadan yang disebut, yang dilipat gandakan oleh Allah ini, ganjaran itu berupa wang ringgit lah. Ya. Lepas sembahyang tarawih, tuan-tuan tengok ada duit bawah sejadah, oi penuh surau ni tuan, tak muat. Tak? Bukan RM27 dah, digandakan sehingga 40 kali ganda, 70 kali ganda, berganda-ganda. Oh, lagi banyak tuan-tuan. Nescaya masjid surau ni penuh dengan orang Islam. Sebab mereka nampak upah tu dalam bentuk kebendaan yang segera dah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan janji Allah, walaupun mereka tak nampak ganjaran itu di dunia, tapi dia yakin bahawa insya-Allah setelah mereka mati dan mereka ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah mereka akan diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ibadah puasa yang kita kerjakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan mengupas sikit tajuk berkaitan dengan Perang Badar Al-Kubra, ya, Perang Badar Al-Kubra. Biasanya ialah kalau kita dalam semalam pun dalam khutbah Jumaat bercakap tentang nuzulul Quran. Pada 17 Ramadan biasanya di negara kita ni akan buat sambutan nuzulul Quran. Perak cuti tak hari Selasa ni, hari nuzulul Quran. Tak semua negeri lah cuti, tapi Perak antara negeri yang cuti Selasa ni. Jadi biasanya orang akan bercakap tentang nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Namun tuan-tuan, pada 17 Ramadan juga, pada tahun yang kedua Hijrah, pada hari Jumaat, telah berlakunya satu peperangan yang tercatat dalam sejarah Islam, satu peperangan yang hebat, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Di mana di sana kalau kita melihat Ramadan ini dan yang difardukan puasa pada siangnya, Ramadan ini tidak bermakna umat Islam akan berada dalam keadaan lemah, letih, lesu dan seumpamanya. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah Islam, ada beberapa peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Ya, kalau kita lihat peristiwa Fathu Makkah sendiri, ya, Nabi bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah tu dalam bulan Ramadan, dan berjaya menawan Makkah dalam bulan Syawal. Ya, maknanya Ramadan. Ya, walaupun di sana adalah perbincangan adakah masa perang Badar tu ada orang tanya, Nabi dengan umat Islam lain puasa ke tidak, dah perang ni tak? Ya, di sana adalah berbagai-bagai riwayat. Bahkan ada di kalangan sahabat yang Nabi tengok terlalu keletihan, maka Nabi perintahkan mereka supaya berbuka. Ini boleh kita rujuk dalam tafsir ayat dalam berkaitan ayat puasa tu yang biasa dibaca, ya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hari-hari yang tertentu, yakni diwajibkan puasa itu pada hari-hari yang tertentu, maka barang sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka dan hendaklah dia menggantikannya pada hari-hari dalam bulan yang lain. Maka dalam peristiwa perang ni, ada sahabat yang dilihat terlalu keletihan, Nabi perintahkan supaya mereka berbuka. Sehingga ada ulama berdasarkan kisah ni menyatakan orang musafir wajib berbuka. Ini bukan masuk lepas ni tuan-tuan musafir ini kena wajib berbuka ni. Bukan sebab datang ayat lepas tu wa antasumu khairul lakum, dan sekiranya kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Kita musafir bukan macam zaman dulu tuan-tuan tak. Kita musafir sekarang naik kereta Alphard tuan-tuan, naik Wildfire entah fire apa lagi tak. Maknanya kita cukup, kita kata cukup selesa kenderaan yang apa, tak jadi masalah untuk berpuasa.
Baik, jadi perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan, hari Jumaat tahun yang kedua Hijrah. Secara umumnya tuan-tuan, bila sebut perang Badar ni kita semua tahulah tak, takkanlah tak pernah dengar tentang peristiwa perang Badar ini. Namun di sana kita melihat bagaimana para alim ulama Islam memperkatakan tentang peristiwa yang bersejarah ini, dan mereka telah maknanya mengulas, memberikan kepada kita beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita ambil daripada peristiwa peperangan Badar Al-Kubra ini. Baik, saya suka membaca dulu kisah ini secara umum, secara sepintas lalu, kisah peperangan Badar Al-Kubra ini supaya kita ni ingat baliklah tentang sejarah perang ni, di mana diceritakan bahawa Nabi SAW pada tarikh tersebut telah mengajak para sahabat baginda untuk menyekat kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Yang ikut laluannya kafilah ni, yakni itulah rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dia akan lalu ikut Badar, dia akan lalu ikut sana, dan dia akan menuju ke Makkah pulang daripada Syam. Misi asal sekatan itu bukannya dengan tujuan peperangan. Walau bagaimanapun, kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Abu Sufyan dia dapat berita lebih awal, maka dia telah ambil jalan lain, maka kafilah ini terselamat. Namun Abu Sufyan sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy untuk keluar melindungi kafilah ini. Jadi Abu Sufyan dah hantarlah seorang utusan yang bergerak cepat ke Mekah, pergi beritahu bahawa Nabi Muhammad dengan sejumlah pengikutnya daripada kalangan orang Islam nak menyekat dan nak merampas harta milik mereka yang sedang dalam perjalanan pulang ini. Dan dia minta, Abu Sufyan minta supaya orang-orang Quraisy di Mekah ini keluar untuk menyelamatkan mereka, memberikan perlindungan kepada mereka. Rentetan permintaan tersebut, orang-orang Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang tentera. Antaranya 600 orang tentera yang berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Ini tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki, dan mereka menunggang 700 ekor unta. Mereka turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Ini biasalah orang dulu dah. Maknanya tuan-tuan tengok 100 ekor kuda yang siap berperisai, 600 orang tentera yang memakai baju perisai yang zaman dululah, yang ada yang berantai tu tuan-tuan. Kalau tetap macam tu tak look lagi lah, tapi kalau tikam tu boleh tembuh lah. Tapi pakai baju perisai maksudnya mereka adalah angkatan tentera yang siap bersenjata. Seramai 1,000 orang keluar daripada Mekah menuju ke Badar. Sementara itu, bilangan orang Islam pula seramai 313, atau setengah riwayat sebut 314 orang. Maknanya tentera kafir musyrik tuan-tuan lebih 3 kali ganda dah, lebih ramai. Itu dari sudut bilangan. Kebanyakan mereka, yakni kebanyakan orang-orang Islam yang keluar bersama Nabi itu adalah daripada golongan Ansar. Mereka membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja. Mereka bergilir-gilir dalam kumpulan-kumpulan kecil, menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu masa. 300 orang. Kenderaannya apa? Ada 70 ekor unta, ada 3 ekor kuda, tuan-tuan. Yang 70 ekor itu ni, 70 ekor unta pakat bergilir.
Pekat bergilir lah kita kata tak, pekat bergilir naik. Tentera musyrikin 700 ekor unta, 100 ekor kuda perang. Tak, ni maknanya perbezaan dari sudut persiapan persenjataan dan seumpamanya. Sebelum Nabi SAW memasuki pertempuran. Jadi bila sampai di Badar ini, tuan-tuan, kita baca kisahnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ada menyebut dalam surah Al-Anfal bahawa Allah Taala menjanjikan bahawa Nabi dan juga orang-orang Islam yang bersamanya menuju ke Badar ini akan bertemu dengan sama ada daripada salah satu dua kumpulan. Sama ada mereka ini akan dapat menyekat kafilah ini ataupun mereka akan bertemu dengan pasukan tentera daripada kalangan orang-orang Quraisy. Dan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Ini Allah Ta'ala akan menjanjikan pertolongan untuk memenangkan Nabi dan umat Islam jika berlaku pertembungan tersebut. Awal lagi Allah Ta'ala beritahu dah pada Nabi dan beritahu bahawa Allah Ta'ala akan memenangkan mereka ke atas musuh. Tapi kita lihat bagaimana akhlak Nabi. Ya, Nabi sebelum Nabi ini, walaupun Allah Ta'ala dah beritahu dah mereka akan dibantu. Sebab dalam surah apa? Dalam surah Al-Mujadalah contohnya, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala membantu mereka dengan malaikat-malaikat, tentera dari kalangan malaikat-malaikat yang berjumlah ribuan malaikat. Ya. Namun Nabi sebelum memasuki pertempuran, Nabi mengambil pandangan para sahabatnya. Ya. Khususnya daripada kaum Ansar, sebab yang ramai ikut adalah daripada orang-orang Madinah. Ya, ramai juga sahabat-sahabat yang tidak ikut serta, sebab asalnya memang Nabi tidak mewajibkan umat Islam, khususnya orang lelaki di Madinah, sama ada daripada kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, untuk bersama menuju ke Badar. Sebab asalnya hanyalah untuk menyekat rombongan kafilah tadi, bukan untuk berperang. Ya. Sebab itu ada sahabat-sahabat ramai juga yang tidak ikut serta dalam perang Badar ini. Namun yang ramai mengikutnya adalah dari kalangan kaum Ansar. Baginda ingin mengambil pandangan mereka untuk terlibat dalam peperangan. Kaum Muhajirin telah mencadangkan kepada baginda untuk berperang menentang musuh. Orang Muhajirin yang bersama dengan Nabi, yang ikut di dalam rombongan ini, mereka mencadangkan, mereka bersetuju untuk mengharungi peperangan menentang tentera dari kalangan orang-orang musyrikin Mekah. Mereka telah berkata kepada Nabi bahawa mereka ini telah beriman kepada Nabi dan mereka akan hidup dan mati bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berpaling pula kepada kaum Ansar. Maknanya Nabi mengharapkan ada, kita kata, ialah ucapan ataupun tindak balas daripada kaum Ansar. Lalu mereka ini menyedari akan kehendak Nabi. Lalu ketua kaum Ansar, iaitu Sa'ad bin Mu'az, telah berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu. Kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar, dan kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepadamu. Oleh itu, teruskanlah wahai Rasulullah, apa yang kamu mahu, kami tetap akan bersama kamu. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu membawa kebenaran, kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharunginya bersama kamu. Tiada seorang pun daripada kami yang akan tercicir
kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami besok. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur, yakni tidak belot ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kalangan kami yang menggembirakan kamu. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah. Ini jawapan daripada kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni, kalau tuan-tuan ingat, masa setelah Nabi wafat, orang-orang Ansar mencadangkan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az lah yang untuk dilantik menjadi khalifah yang pertama di Saqifah Bani Sa'adah. Namun kemudian bila orang-orang Muhajirin datang, antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain datang ke Saqifah Bani Sa'adah, maka akhirnya mereka bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Tapi orang-orang Ansar asalnya mencadangkan Sa'ad bin Mu'az untuk menjadi khalifah menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru wafat pada waktu itu. Jadi apabila para sahabat, sama ada dari kalangan kaum Ansar atau Muhajirin, telah menyatakan kesetiaan mereka untuk hidup dan mati bersama dengan Nabi dalam peperangan Badar ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan jawapan-jawapan mereka. Lalu Nabi berkata, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Nabi beritahu lepas tu, Allah Ta'ala dah janji dah pada aku ni akan bertembung, berhadapan dengan salah satu dari dua kumpulan. Kalau tidak kafilah, tentera. Namun di sana Allah Ta'ala menjanjikan apa? Untuk memberikan bantuan kemenangan kepada Nabi dan kepada tentera Islam jika mereka bertembung dengan pihak tentera dari kalangan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Di sana ada beberapa peristiwa lah yang berlaku ketika peperangan itu hendak tercetus. Antara yang menariknya, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sendiri sebagai ketua orang-orang Ansar telah mencadangkan supaya Nabi tidak berada di barisan hadapan. Mereka buat satu khemah. Nabi ni khemah di belakang pasukan tentera Islam, supaya Nabi berada di khemah ini. Dengan Sayyidina Mu'az menyatakan, kalaulah ditakdirkan Islam, maknanya mereka ini diberikan kemenangan, itulah yang mereka sukai. Jika mereka tewas, baginda boleh menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Dengan tujuan mereka nak menyelamatkan Nabi. Bukan Nabi ni seorang yang penakut, tuan-tuan ya. Sebab Nabi sendirilah yang mengajak para sahabat untuk menghadapi tentera Quraisy, walaupun jumlah mereka begitu ramai dan kelengkapan mereka begitu lengkap, siap dengan baju perisai dan seumpama. Kalau kita baca setengah riwayat, ada cerita, ada di kalangan para sahabat ni, masa keluar nak pergi ke Badar ni, tuan-tuan, ada setengah tu tak bawa pedang pun, tak bawa senjata pun. Sebab tujuannya bukan nak berperang. Namun apabila itulah yang ditakdirkan oleh Allah, mereka tidak lari daripada medan perang untuk menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Di sinilah, tuan-tuan, kalau kita melihat apabila peperangan Badar ini tercetus, maka di sana ada beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan, ada beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana keadaan yang berlaku. Antaranya ialah apabila tentera-tentera Quraisy yang datang daripada Mekah ini
sebahagian besarnya adalah dari kalangan ahli keluarga orang-orang Islam golongan muhajirin sendiri. Ya. Dalam perang ni tuan-tuan, ada anak yang terpaksa berhadapan dengan bapaknya sendiri. Ya. Ada yang berhadapan dengan adik-beradik. Ada yang berhadapan dengan sepupu-sepapa dia. Antara yang diceritakan ya tentang suasana perang itu, iaitulah berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang mana diceritakan bahawa beliau telah membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar ini. Ya, dia telah membunuh ayahnya sendiri dalam perang Badar ini, dan berkaitan dengan peristiwa inilah, maknanya pembunuhan, dia terpaksa membunuh ayahnya sendiri, inilah turunnya ayat Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizballah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang bermaksud, kamu tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha serta bersyukur akan nikmat pemberian Allah. Mereka lah penyokong-penyokong agama Allah. Ketahuilah sesungguhnya penyokong-penyokong agama Allah itulah orang-orang yang berjaya. Ya, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Imam At-Tabarani meriwayatkan kisah tentang kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Diceritakan bahawa Abu Ubaidah ni tuan-tuan, dia telah mengelak daripada bertembung dengan bapa dia. Dia tahu bapaknya ada dalam kalangan tentera musyrikin. Memang bapaknya masih musyrik, tidak beriman. Dia mengelak. Tetapi diceritakan, diriwayatkan bahawa ayah kepada Abu Ubaidah ini sentiasa mengejar anaknya dalam peperangan Badar. Ayah dia yang pergi cari anak dia, tengok mana. Ke kanan dia pergi kejar sini dah. Untuk dia ni, mungkin ayahnya sangat marah, dia nak bunuh sendiri anak dia lah. Begitulah maksud bapa dia. Namun Abu Ubaidah berusaha untuk mengelaknya. Ketika ayahnya terus mengejarnya, Abu Ubaidah pun menghadapinya, lalu berjaya membunuhnya. Dia terpaksalah menghadapi ayah dia sebab begitu keadaan dalam peperangan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sehingga ke akhirnya ketika Abu Ubaidah membunuh ayah dalam ayat tadilah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana peperangan Badar ini dinamakan juga sebagai Yaumul Furqan, hari yang membezakan. Hari yang membezakan antara golongan yang benar dan golongan yang batil. Sebab kalau kita membaca dalam kitab-kitab tafsir yang menceritakan kisah perang Badar ini, Abu Jahal sendiri pun ataupun tentera-tentera musyrikin ini, mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka berdoa apa? Mereka kata, ya Allah, ya Allah, engkau menangkanlah golongan yang benar
di dalam peperangan. Mereka minta, sebab mereka ini juga menyangka mereka lah golongan yang benar. Orang-orang musyrikin ini menyangka mereka lah golongan yang benar, sehingga mereka berdoa, ya Allah, berilah kemenangan kepada golongan yang benar. Dan memang makbul betul doa mereka lah. Sebab yang benar itu ialah Rasulullah dan para sahabat. Dan Allah Ta'ala telah memenangkan Nabi dan umat Islam dalam peperangan Badar ini, walaupun jumlah mereka itu kecil, jumlah mereka itu sedikit, oleh kerana mereka berperang dengan penuh keimanan kepada Allah, dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, saya nak buat sedikit kesimpulan ini berdasarkan beberapa kesimpulan yang dibuat oleh para ulama kita berkaitan dengan peperangan Badar ini. Yang pertamanya, agama Islam yang kita anuti dan nikmati hari ini adalah merupakan hasil perjuangan yang menuntut pengorbanan yang tinggi dari para pendukungnya, khususnya Nabi dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, marilah kita hargai Islam ini dengan mengamalkan Islam sepenuhnya. Jadi tuan-tuan, Islam yang kita pegang pada hari ini, yang kita ni celek-celek mata tuan-tuan ke dunia ini, Islam dah ada dah lah. Ya, kita terima Islam ni dengan cara yang mudah, tapi kita perlu ingat bahawa bagaimana Nabi dan para sahabat bukan sahaja mereka ini berdakwah, mengajak orang kepada Islam, bahkan Nabi sendiri, para sahabat sendiri, mereka telah mengharungi, Nabi sendiri telah mengharungi puluhan peperangan. Bahkan dalam sejarahnya ratusan peperangan telah berlaku. Untuk apa? Untuk memastikan cahaya Allah ini tidak terpadam, untuk memastikan bahawa agama ini dapat disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah, hasil pengorbanan itulah kita melihat bagaimana Islam telah sampai ke Nusantara ini, telah sampai ke tempat kita. Dan alhamdulillah, kita yang ada pada malam ini telah mendapat nikmat Islam. Oleh itu, kita hendaklah menghargai pengorbanan ini. Apa yang perlu kita buat hari ini apa dia? Kita hendaklah berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkan ajaran Islam ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, dalam peristiwa ini juga kita boleh ambil manfaat, kata ulama, syura atau bermesyuarat sebelum membuat apa-apa keputusan dalam perkara yang tiada nas yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah merupakan asas pentadbiran dan politik Islam yang tetap, yang tidak harus diabaikan. Maknanya konsep syura dalam Islam adalah satu konsep yang wajib diamalkan dalam perkara yang tidak ada nas, tuan-tuan ya. Dalam perkara yang sudah ada nas yang qat'i, yang jelas dalam Quran, dalam sunnah tu tak perlu dimesyuarat dah. Jangan pula nak mesyuarat, kita ni sembahyang isyak, kita nak mesyuarat ni, kita nak buat 3 ke nak buat 4. Tu tak boleh lah. Sebab dah jelas dah lah, sembahyang isyak tu 4 rakaat contoh lah. Ya. Itu tidak boleh dimesyuaratkan. Tapi dalam perkara yang tidak ada nas, tapi untuk kepentingan agama, kepentingan ummah, maka konsep syura ini wajiblah dilaksanakan oleh kita. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan bantuan kepada kita bila kita ni bermesyuarat, bersyura atas dasar untuk mencari kebaikan. Jadi kalau surau ni itu juga pentadbiran tak. Jangan buat keputusan seorang-seorang tuan-tuan. Ya, sebab bila seorang-seorang ni kita tak nampak masalah tu, kita tak nampak daripada semua sudut. Tapi bila kita bermesyuarat ramai-ramai, jadi pandangan itu lebih luas. Ataupun kita kata pandangan-pandangan ataupun ialah kritikan ataupun cadangan-cadangan yang diberikan itu adalah cadangan
yang lebih banyak, yang lebih boleh membina insya-Allah. Yang ketiganya kata ulama, keimanan yang kental, doa yang berterusan serta tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan senjata yang ampuh, senjata yang kuat dan berkesan bagi menghadapi sebarang serangan musuh-musuh Allah dan Islam di sepanjang zaman. Tuan-tuan, walaupun musuh tu ramai, walaupun musuh tu kuat, namun di antara senjata orang Islam yang paling kuat, yang boleh mengatasi sebarang bentuk senjata ini, ialah antaranya iman yang kental. Sebab itu dalam ayat tadi, bila Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada tentera Badar, maka Allah Ta'ala sebut fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Diperintahkan bertakwa lagi, kerana iman inilah menjadi di antara senjata yang paling kuat. Kalau kita baca catatan orang-orang yang berperang, tentera-tentera yang bukan Islam, tentera Amerika ke apa, dia berperang tentera Islam di Iraq baik, di banyak tempat di Timur Tengah sana. Mereka kata mereka hairan melihat tentera mujahidin, sebab tentera mujahidin ni mereka pergi berperang, mereka nak mati. Mereka pergi berperang tak nak mati. Tapi tentera Islam ni masuk medan perang, mereka pergi perang, mereka nak mati. Mereka nak mati. Kenapa? Kerana mereka yakin dengan janji Allah, kalau dikurniakan syahid, maka itulah suatu kemenangan yang besar bagi mereka. Doa yang berterusan, diriwayatkan bahawa ketika mana tentera Islam bertembung dengan tentera musyrikin dalam perang Badar, Nabi tidak putus-putus berdoa. Nabi yang duduk dalam khemah yang disediakan tu, di belakang tentera Islam, Nabi berdoa sehingga diceritakan, Nabi angkat tangan ni tuan-tuan, sehingga diceritakan nampak putih ketiak tinggi tu, sehingga nampak putih ketiak Nabi. Sebab itulah dalam adab berdoa pun tuan-tuan, kalau kita ni memang di dalam keadaan yang sangat terdesak, kalau kita berdoa tu, kita boleh angkat tangan tinggi. Lagi tinggi itu maknanya lagilah kita ni betul-betul minta sungguh-sungguh dengan Allah. Sehingga Nabi angkat tu tinggi, nampak putih ketiak Nabi. Diceritakan begitu, bersungguhnya Nabi berdoa meminta kepada Allah, sehingga Nabi sebut dalam doa tu, ya Allah, berikanlah kemenangan yang engkau janjikan kepada kami. Jika engkau tidak menangkan kumpulan ini, maka Nabi kata, maka Islam, cahaya Islam akan terpadam. Sebab memang matlamat tentera musyrikin ini, mereka nak bunuh Nabi, nak bunuh orang Islam, dan mereka nak hapuskan Islam daripada ada lagi di semenanjung tanah Arab. Itu tujuan mereka. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang ini iman yang kental, doa yang berterusan, dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dan hasil daripada itu tuan-tuan disebut dalam banyak ayat bagaimana Allah Taala telah mengutuskan para malaikat. Disebut dalam surah Ali Imran, ya, Allah Taala menyatakan, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia, yakni Allah, perkenankan permohonan kamu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Ni malaikat turut perang bersama dengan tentera Islam. Sehingga ada riwayat tuan-tuan menceritakan, ada sahabat yang baru angkat pedang nak tetak tentera musyrikin, tiba-tiba kepala tu dah putus dah. Kenapa? Mereka dipancung terlebih dahulu oleh malaikat Allah. Dalam perang ini juga diceritakan bahawa ada juga, ya, iblis ataupun syaitan yang berupa manusia ni ikut serta bersama orang musyrikin. Tapi bila iblis ni dia nampak malaikat, beribu malaikat turun,
bersama dengan tentera Islam, Iblis ni lari dululah. Dia awal-awal lagi, dia tengok malaikat, dia awal-awal lari lah. Sebab dia tahu itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diutuskan untuk membantu tentera-tentera Islam. Perkara yang keempat, yang terakhir, suatu kebenaran itu tidak akan dapat ditegakkan jika ianya tidak disertai dengan strategi yang betul, perancangan dan penyusunan yang kemas dan rapi. Jadi Nabi, tuan-tuan, dia berbincang, bermesyuarat, merancang. Yang saya tak sebut tadi, ada satu kisah bila Nabi asalnya di badannya ada satu sumber air tak? Nabi asalnya berkubu di belakang sumber air ni. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, namanya Hubab bertanya, ya Rasulullah, ini adakah perancangan kamu ataupun perintah daripada Allah supaya berkubu di tempat ini? Nabi kata, ini hanyalah cadangan aku sahaja, bukan perintah daripada Allah. Maka dia kata, saya cadang kita pergi berkubu ni ke depan lagi, supaya orang-orang musyrikin tidak ada sumber air, kita dapat menyekat sumber air supaya mereka ni jadi lemah. Maka Nabi terima pandangan itu. Sebab itulah dalam ini boleh sebut bahawa kena disertai dengan strategi yang betul, perancangan dan penyusunan yang kemas dan rapi. Barulah insya-Allah dengan itu tawakal kita kepada Allah itu akan disertai dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, tuan-tuan, yang kelima ni, yang terakhir, kata saya akhir ni yang kelima sebenarnya. Sebagai umat Islam, kita mestilah yakin bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada perjuangan Islam, sekalipun jumlah pendukungnya kecil dan kekuatannya terhad. Jadi kita kena yakin, tuan-tuan, ya. Sebab itulah yang pentingnya, tuan-tuan, kita ni kena berada di dalam saf perjuangan Islam, ya. Sebab kita di akhir zaman ni kita lihat bagaimana banyak ayat-ayat Quran pun beri amaran bahawa orang-orang Islam dia ada yang berpaling daripada ajaran Islam yang sebenar. Maka kita hendaklah berada dalam saf perjuangan Islam yang mahu berjuang menegakkan agama Allah, yang memang kita kata matlamat kita adalah jelas. Dan insya-Allah di situ, tuan-tuan, walaupun jumlah golongan Islam ini mungkin nampak sedikit, tapi insya-Allah Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan, memberikan kemenangan, kadang-kadang dengan cara dan dengan keadaan yang tidak disangka-sangka. Semuanya adalah akhirnya terpulang kepada, kita kata, kepada kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ramai sekalipun, tapi kalau Allah Ta'ala tak bantu, Allah Ta'ala tidak takdirkan mereka menang, maka mereka tidak akan mendapat kemenangan. Ya, akhirnya kembali kepada apa? Kepada ketentuan yang datang daripada Allah, dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama. Jadi, tuan-tuan, itulah di antara beberapa perkara lah yang disebut oleh para alim ulama bila mereka ni bercakap tentang peperangan Badar yang juga berlaku pada bulan Ramadan secara khususnya, iaitu disebut pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah, yang merupakan peperangan pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Kemudian barulah ada berlaku peperangan apa? Peperangan Uhudnya dan peperangan yang lain. Moga-moga daripada apa yang kita bincang itu kita boleh mengambil beberapa manfaat, bahawa bagaimana di dalam kita ini mengamalkan agama kita, kita juga dituntut oleh Allah untuk berkorban untuk agama, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan mengganjari kita dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.